Assalamualaikum. Izzah dengar tak suara Ustaz? Cuba Izzah cakap. Saya nak dengar. Dengar? Oh, okey. Tunggu kawan-kawan kita. Ya. Good. Waalaikumsalam. Amira boleh dengar suara Ustaz? Boleh, alhamdulillah. Dengar clear ke? Clear, alhamdulillah. Waalaikumsalam Takif. Sekejap kita tunggu kawan kita. Waalaikumsalam. Masya Allah. Okey, kejap. Hello. Okey, tak apa. Nampak macam mana? Kalau mic rosak tak apa, yang penting awak boleh masuk kelas Yang penting awak dengar kan suara Ustaz kan? Dengar. Yang penting awak dengar suara Ustaz, insya-Allah tak ada masalah. Takif clear ke suara Ustaz? Clear. Okey. Awak tengok ke? Takif? Tengok Ustaz. Sebenarnya Tengok apa? tak. Takif tanya pasal bola ke Ustaz kat bawah ni. Tapi tak tahu lah kalau Ustaz tengok kan sebenarnya player Malaysia yang terpijak kaki dia, tak tahulah Ustaz pun tak nampak. Dia macam tak kena langsung Ustaz. Ya. Dia tak kena tolak pun. Dia acah-acah je. Allah. Itulah susah juga nak tengok kan. Okey. Awak semua dah makan ke? Ya tu. Semalam Ustaz tengok England lawan Croatia Ustaz tengok. Lepas tu 1-0. Lepas tu Ustaz dah tak tengok lah. Tidur lah. 1-0. England menang. So awak tengok tak game lain? Tak tengok? Pagi tadi saya tengok Netherlands lawan Ukraine. 3-2. Okey. Mana yang lain ni dah 9.23 ni. Okay, kita tunggu lagi 2 minit. Kemudian kita akan start kelas kita. Tadi kelas apa tadi? Tilawah. Siapa ajar tilawah pasal awak? Entah, cikgu baru. Okey, Alia, Hafiz Ryan, Kaisah. Okey, kejap Cikgu baru, nama apa tak tahu? Tak tahu. Cikgu baru. Siapa ajar awak Cikgu baru. Okey. Dah Okey, kita akan start kelas kita. Seminit lagi. Oh, Hafiz ada. Okey, bagus. Laura, Kaisah. Oi, sikit ni. Oi, mentang-mentang hari ni hari pertama, sikit terus Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, kita mulakan kelas kita Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, as usual, we start our class by reciting doa, surah Al-Fatihah and selawat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Okay, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okay, first of all, thank you so much for joining our session today. Anak-anak murid Ustaz, kita awak semua, bukan awak je, Ustaz pun sekali. 2 minggu kita tak ada kelas. Oh, 2 minggu tak ada kelas ni adalah satu masa yang sangat lama. Dan untuk pengetahuan awak, kita sekolah lagi 25 hari, cuti lagi seminggu. Ustaz pun tak tahu, banyak betul cuti awak tahun ni. Ni kan kita dah nak masuk bulan 6. Ujung bulan 7, cuti lagi ujung bulan 7, cuti pertengahan penggal. Ya Allah. Ujung bulan 7 ke awal bulan 8, Ustaz tak ingat. Ustaz pun kata, ya Allah, cuti lagi. Tapi anak-anak murid Ustaz, kita doakan supaya kita punya sesi pembelajaran online ni tidak kekal lama. Maksudnya dalam bila-bila masa kita doakan supaya kes turun dan kita boleh pergi sekolah balik. Tapi awak tahu tak kes sekarang berapa ni? Tak. Awak ni kena tahu beribu-ribu. Ustaz pun tak tahu dah ada beribu-ribu dah. Last Ustaz tengok 6,000, 5,000. Kalau ikut trend macam ni anak-anak murid Ustaz, kita jauh lagi untuk buka sekolah. Kemungkinan besar sampai hujung tahun kita duduk macam ni. So kita tak tahu. Anak-anak murid Ustaz, mungkin sampai hujung tahun. Semalam, ya? Betul ke nanti sekolah buka bulan 7? Dengan wallahualam itu semua bergantung kepada kes. Kalau awak tengok My Sejahtera, kalau ikut My Sejahtera 5,300 itu kes malam. 5,000. Kalau Selangor saja berapa ribu dah. Tengok Amira Sofia cakap dekat Ustaz, sepatutnya hari ni kita sekolah. Betul. Sepatutnya hari ni kita dah sekolah macam biasa. Tapi disebabkan COVID tak turun-turun, menyebabkan kita terpaksa masih lagi berdepan dengan pelajaran online. Awak dah tengok jadual belum? Dah tukar. Jadual kan dah bertukar. Masa awak Besok ya, maksudnya kelas awak dia makin ada tambah satu kelas, kemudian masa rehat awak lagi. So Ustaz nak pesan kepada awak sebelum Ustaz terlupa, Ustaz tak nak masuk siapa. Ustaz tak nak bagi awak rasa penat waktu kalau belajar online ni. Pagi-pagi mungkin kita akan rasa semangat. Bila petang-petang kita dah rasa macam penat. So, di antara waktu rehat. Ya, betul. Siapa yang cakap ke Ustaz ni? Haikal. Haikal cakap betul. Rehat awak sikit. Ustaz minta maaf. Sangat-sangat anak murid Ustaz. Ustaz minta maaf. Ustaz minta maaf sekali lagi sebab Ustaz tak terlibat dalam buat jadual ni, dan jadual ni pun disusun oleh disusun oleh beberapa orang yang menyebabkan Ustaz rasa tak apa. Yang penting bila awak rasa tak larat, sebagai contoh katakan ada Naufal rasa Ustaz saya dah tak boleh dah Ustaz, saya dah tak boleh tahan dah sebab lama sangat.
it's okay. Awak minta izin, awak cek dekat cikgu, awak cek, cikgu saya nak pergi tandas. Okey, awak pergi rehat. Ingat nama dia Ustaz nak pesan. Ustaz nak pesan kepada awak ni sebelum awak berdepan dengan banyak lagi kelas selepas ni. Dengar betul-betul. Ingat, kalau awak rasa tak larat, awak minta izin cikgu saya nak ke tandas. Awak pergi tandas, awak minum air, basuh muka, relax. Lepas tu awak masuk balik kelas. Ustaz tak nak, dengar betul-betul. Ustaz tak nak awak semua duduk depan laptop straight daripada pagi sampai petang. Waktu rehat, awak rehat betul-betul. Jangan nak pergi tengok TV, nak pergi main game, lepas tu kelas lagi. Faham? So, Ustaz nak nasihatkan kepada awak dengan jadual yang awak berdepan untuk semester kedua ni, Ustaz nak pesan banyakkan berehat. Malam tidur awal, di antara kelas tu ada rehat, pergi rehat, tengok benda yang hijau, tengok pokok, tengok bagi mata awak dalam keadaan yang tenang. Faham? Okey. Ustaz tahu ini agak sukar untuk awak, bukan untuk awak je, untuk Ustaz pun sama. Kita tak sempat nak rehat, tiba-tiba dah start kelas. Tapi insya-Allah kita akan cuba yang terbaik. Kita akan buat seboleh yang kita mampu. Okey Okey. Seterusnya, Ustaz nak tanya awak semua. Okey, Ustaz anggap macam ni siapa yang tak on kamera ni, Ustaz anggap awak on tapi awak tak ada. Okey Okey. Kak. Ayo, mana Naurah, tak nampak Naurah pun. Naurah dah 2 minggu cuti jadi katak terus. Ada. Ni apa ni? Okey. Sebelum tu, Ustaz nak tanya kepada awak semua. Siapa masih lagi ingat tajuk terakhir kita belajar? Tajuk apa? Ini kalau awak ingat memang power lah. Apa Tajuk terakhir. Okey. Faham. Faham tekan Mira. Okey, siapa masih lagi ingat tajuk terakhir kita belajar? Ini siapa yang masih ingat ni, maksudnya awak betul-betul power lah. Tajuk terakhir apa? Sirah. Solat Jumaat. Oh, ada Naufal ingat lagi. Bagus. Ada Naufal punya jawapan betul. Betul, Rais punya jawapan betul. Solat sunat 4. Ya, solat sunat 2 Aidil Fitri. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz akan share. Okey. Terus, kita akan recap balik tajuk yang kita dah belajar. Mana ada pensel apa semua. Ingat, belajar mesti ada pensel. Rasanya Ustaz nak buat quizzes hari ni, tapi Ustaz tengok awak macam ada. Quizzes macam mana? Ingat ke tidak awak ni kan? Okey, now. Ustaz. Apa? Resap ni boleh tak Ustaz? Tak kisahlah, yang penting awak ada buku nota. Awak sendiri. Okey. Ustaz nak revision sikit. Okey, kita dah belajar akidah. Tauhid. Lagi? Fiqh. Lagi? Sirah. Lagi? Akhlak. Okey. Sekarang ready dengan mikrofon awak. Okey. Dania Izzah. Tauhid kita dah belajar tajuk apa? Tak ingat. Tak ingat. Bagus, jujur. Naurah, tauhid kita dah belajar tajuk apa? Tajuk. Apa yang awak ingat je? Beritahu ke Ustaz. Tajuk tauhid. Tajuk. Tidak. Siapa nak cuba tauhid? Kita dah belajar tajuk apa? Doa. Bagus. Okey, pertama sekali kita dah belajar beriman kepada qada dan qadar. Tengok, saya kata dah ini memang
Ini memang kena refresh balik ni. Beriman kepada qada dan qadar. Kemudian kita belajar apa? Adab berdoa. Bagus. Hubungan doa dengan qada dan qadar. Kemudian dalam ni kita belajar adab berdoa, kita belajar waktu mustajab berdoa. Semua kita belajar dalam ni. Kemudian tauhid kita belajar apa lagi? Tempat bersih. Tempat apa? Tempat, ya, tempat mustajab. Bukan waktu dan masa mustajab berdoa. Okey, bagus. Lagi? Itu saja kita belajar. Lupa dah ni. Allah kesian awak. Okey. Now, seterusnya Alia Maisarah, fiqh kita telah tajuk apa? Yang pertama dia bagi tajuk apa fiqh? Yang pertama kita belajar ke yang kita belajar minggu lepas? Okey, yang awak ingat fiqh ni kita dah bagi tajuk apa? Solat orang sakit. Bagus. Lagi? Solat dalam kenderaan. Bagus. Lagi? Syarat solat. Solat sunat. Solat sunat hari raya. Solat sunat hari raya. Lepas tu ada lagi tak? Adik. Tak habis dah. Bagus. Masih lagi ingat. Clear. Kemudian sirah. Ini sirah ni awak punya suka. Sirah. Yang pertama. Ustaz nak tanya Hafiz. Hafiz angkat tangan. Hafiz. Perang Badar. Perang terus. Mula-mula je perang terus. Bagus. Jihad. Yes, konsep jihad. Kemudian baru kita belajar perang Badar. Kemudian perang Uhud. Kemudian perang Khandaq. Perang Khandaq ataupun perang. Bagus, ingat Hisab. lagi. Bagus, perang Khandaq ataupun kita panggil perang Ahzab. Okey, perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Okey, anak-anak murid ustaz. Bagus betul. Akhlak, kita dah belajar adab apa yang pertama? Akhlak ada. Adab berjual beli. Good, adab jual beli. Lagi? Adab dalam majlis. Adab dalam majlis. Lagi? Adab kepada pemimpin. Adab kepada pemimpin. Lagi? Tu je. Itu saja. Bagus. Masih lagi ingat. Sekurang-kurangnya awak masih lagi ingat tajuk. Sekurang-kurangnya awak masih lagi ingat tajuk dan ustaz berasa sangat seronok. Kenapa? Kadang-kadang tajuk pun awak dah lupa. Okey, anak-anak murid ustaz, listen carefully. Ustaz stop share kejap. Tengok ustaz betul-betul. Untuk pengetahuan awak, setakat yang ustaz dapat maklumat. Tapi kami masih lagi tak keluarkan maklumat secara rasmi. Setakat ni PSRA untuk abang-abang dengan kakak awak darjah 6 tak ada. PSRA. So ustaz pun kami pun masih lagi menantikan untuk awak punya UPKK. Tak, saya ambil UPKK ustaz. Sekarang ni kita tak tahu sama ada UPKK ni diteruskan ataupun tidak. Ya, diteruskan ustaz. Sambung je. Betul, confirm? Betul. Awak tahu mana? Cikgu beritahu semalam. Apa ya? Maksud semalam ada tuition Dekat metro ada, harian metro. UPKK diteruskan macam biasa? Mengikut jadual ditetapkan. Mengikut jadual ditetapkan. Okey, bagus. So anak-anak murid Ustaz nak pesan kepada awak. Dengar betul-betul. Ustaz nak pesan. Sekarang ni kita dah masuk separuh masa kedua. Kalau kita main bola, sekarang ni separuh masa kedua. Second half. Kita dah masuk second semester. Awak hanya ada dua pilihan. Sama ada awak nak belajar ataupun awak tak nak belajar. Ustaz tak nak awak semua belajar disebabkan peperiksaan. Dengar betul-betul. Ustaz tak nak awak belajar disebabkan peperiksaan dan Ustaz tak akan ajar awak disebabkan peperiksaan. Kenapa? Ustaz takut awak jadi macam sesetengah abang dengan kakak awak darjah 6. Ada tadi, pagi tadi Ustaz ada nampak, ada dapat satu mesej daripada parent. Dia kata anak dia dengar-dengar PSRA tak ada, dah tak nak belajar. Oh, tak boleh macam tu.
Dia kata, Ustaz, anak saya PSRA tak ni terus dia macam tak semangat nak belajar. Sebab tu awal lagi Ustaz dah pesan kepada awak. Ustaz tak ajar awak untuk exam. Ustaz akan ajar awak untuk awak punya kehidupan. So, make sure untuk second semester ni kita tanam betul-betul. Contoh macam tadi awak masih lagi ingat tajuk. Ustaz rasa bagus. Sekurang-kurangnya awak ingat tajuk. Untuk second semester ni kita akan pergi lagi jauh, kita akan pergi lagi dalam. So Ustaz nak pastikan awak semua ready physical, ready mental untuk kita sambung pelajaran kita. Okey. Ya. Okey, sekarang ni pun dah ada 18 orang. Okey, boleh Amira Sofia aku. Okey. Now. Okey. Sekarang anak-anak murid Ustaz nak tunjukkan kepada awak, kita nak tengok sama ada awak masih lagi ingat ataupun tidak. Mana dia ni? Okey, ini dia. Okey. Tekan sekali. Buku apa? Belum lagi buku. Sabar. Okey. Ustaz nak tengok sama ada awak masih lagi ingat ataupun tidak. Ready dengan mikrofon masing-masing. Okey. Nampak? Okey. Apa ni? Oh ini. Okey, baik Amira Sofia. Okey, Ustaz nak Hafiz Ryan jawab soalan yang pertama. Baca. Apakah yang dimaksudkan dengan kodok? Okey. Jawapan dia? Oh, ba. Ba. Pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Betul? Okey, seterusnya Ustaz nak tanya kepada Haikal. Haikal, jawab soalan nombor 3. Apakah hukum mempercayai qada dan qadar? Alif, wajib. Wajib. Bagus. Masih lagi ingat. Seterusnya Ustaz nak tanya Kaisah Alisha. Ustaz baca. Di antara berikut yang manakah bukan dan tidak termasuk dalam qada dan qadar? Mana yang bukan qada dan qadar? Alif, meninggal dunia kerana demam panas. Ba, kekayaan harta disebabkan rajin dan jujur dalam pekerjaan. Jim, pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Dal, tiada perkara di luar qada dan qadar. Jawapan dia? Apa? Mana yang tidak termasuk dan bukan qada dan qadar? Dal, bagus. Anak-anak murid Ustaz, tidak ada perkara yang termasuk dan tidak ada perkara yang di luar qada dan qadar. Okey, bagus. Awak masih lagi ingat. Okey, dah. Okey, untuk hari ini Ustaz nak bagi tahu kepada awak, untuk hari ini kita akan teruskan pelajaran kita. Okey. Kita akan teruskan dengan tauhid. Keluarkan buku tauhid. Okey, keluarkan buku tauhid. Okey. Tadi Ustaz tengok, okey, maksudnya awak masih lagi ingat. Okey, masih lagi ingat apa yang kita dah belajar. Okey, ingat minggu ni kita akan belajar tauhid dan tauhid dan sirah. Hari ini awak ada kelas dengan Ustaz Isnin sampai Khamis. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. So, Isnin dengan Selasa awak akan belajar tauhid. Rabu dan Khamis awak akan belajar sirah. Ustaz ulang sekali lagi. Sekejap ni. Ustaz tunjuk. Awak ni kalau tak tunjuk tak nampak. Tak ada. Okey.
Okay, ingat awak ada masa dengan Ustaz 4 hari untuk minggu ni. Setiap minggu 4 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Isnin dan Selasa kita akan belajar Tauhid. Selasa, Rabu dan Khamis kita akan belajar Sirah. Okay, ready? Okay, ready dengan buku Tauhid masing-masing. Rabu Khamis kita belajar apa? Rabu dan Khamis kita akan belajar Sirah. Ya. Okay. Okay. Oh, jangan risau. Untuk hari pertama ni Ustaz akan pergi ringan-ringan dulu supaya awak tahu kita punya. Ustaz pun tak nak Ustaz tak nak push lagi sebab Ustaz tahu otak awak masih lagi nak tengah start engine. Okey, kita mulakan dulu dengan bacaan hadis. Sebelum tu kita akan bacakan hadis anak-anak murid Ustaz. Hari ni hadis yang ke-13. Hari ni adalah hadis yang ke-13 anak-anak murid Ustaz. Ustaz baca je. Ustaz baca, nanti Ustaz akan terangkan. Okey. Abi Musa Al-Ash'ari. Oh, Abi Musa Al-Ash'ari. Anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok Abi Musa Al-Ash'ari ni sahabat Nabi. Dia kata dia dengar Nabi Muhammad tu. Okey. Dia tanya Nabi Muhammad, su'ila ayyul muslimin afdal. Siapakah orang Islam yang baik? Okey, Abu Musa Al-Ash'ari ni sahabat Nabi. Dia ni kawan Nabi. Okey, Abu Musa Al-Ash'ari ni dia tanya Nabi, su'ila ayyul muslimin afdal. Siapa yang orang Islam yang paling baik sekali? Siapa orang Islam yang paling baik sekali? Itu Abu Musa Al-Ash'ari. Tanya sahabat Nabi, dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, siapa orang Islam yang paling baik sekali? Okey, apa jawapan Nabi? Nabi Muhammad SAW jawab, qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Nabi Muhammad kata orang yang dia tidak menyakitkan kawan-kawan dia dengan lidah dan tangan. Dengar betul-betul. Nabi Muhammad cakap apa? Orang Islam yang paling baik adalah orang Islam yang dia tak sakitkan kawan-kawan dia. Dia tak sakitkan saudara-saudara Islam dia dengan lidah dan dengan tangan. Apa contoh dengan lidah? Siapa boleh bagi tahu Ustaz, macam mana kita nak sakitkan kawan kita dengan lidah? Cakap benda yang tak elok. Bagus, cakap benda yang tak baik. Bukan gigit dia Bukan. Minggu depan fiqh dulu. Amira, minggu depan fiqh dulu baru akhlak. Okey, ingat. Lidah dia contohkan, katakan Izzah, katakan Izzah tak suka orang panggil dia putri, katakan. Awak pun panggil dia putri lilin, putri macam-macam putri awak panggil dia. So awak dah menyakitkan dia dengan lidah awak. Okey, ingat, tak boleh. Nabi Muhammad kata kita kena jaga lidah kita daripada sakitkan hati orang. Yang kedua adalah dengan tangan. Dengan tangan ni macam mana Danish Mursyid? Macam mana kita nak sakitkan kawan dengan tangan kita? Pukul. Bagus, kita pukul. Ada Nofal, katakan. Ada Nofal ni suka nak sakitkan Ahmad Adam. Bukan setakat dia ejek, dia pukul sekali. Tak boleh. Okey, ingat anak-anak murid Ustaz, hadis yang pertama, ya betul, fikir dulu. Hadis yang pertama yang kita akan belajar minggu ni adalah Nabi kata kita kena jaga lidah dengan tangan kita. Orang Islam yang paling baik adalah orang Islam yang mampu jaga lidah dengan tangan dia daripada sakitkan orang lain. Faham? Tapi sekarang ni anak-anak murid Ustaz, tangan ni tak semestinya pukul. Siapa boleh bagi tahu Ustaz, apa lagi contoh-contoh kita sakitkan orang dengan tangan kita selain daripada pukul? Ngumpat. Tangan sayang, tangan tak bercakap. Tangan. Macam mana kita nak sakitkan orang dengan tangan kita? Arisa Nozara, macam mana kita nak sakitkan orang dengan tangan kita tapi tak nak pukul? Ini teka-teki. Macam mana nak tumbuk tu guna tangan lah sayang. Pukul lah tu. Macam mana? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh bagi tahu? Orang. Macam mana?
Ambil barang orang. Ambil barang orang. Bagus. Contoh yang betul, kita ambil barang orang disebabkan kita nak sakitkan hati dia. Bagus. Lagi? Apa lagi contoh kita sakitkan orang dengan tangan kita? Curi barang orang. Curi barang orang. Bagus. Maksudnya kita ambil barang dia, membuatkan dia sakit hati. Muhammad Akil? Akil Akram ada tak tu? Okey, boleh Ahmad Adam, boleh Ahmad Adam. Okey anak-anak murid Ustaz. Ustaz tak tahu awak pernah dengar ataupun tidak. Sebagai contoh, awak ambil kertas, awak tulis. Ya, bagus Muhammad Akil. Sentuh bahagian badan yang dia tak suka. Bagus Muhammad Akil, bagus katakan. Alia Maisarah tak suka orang sentuh telinga dia. Arisan Nuzara sentuh telinga dia. Tu tak boleh. Tak boleh menyakitkan. Okey, sebagai contoh lagi anak-anak murid Ustaz katakan, awak ambil kertas, Awak tak tumbuk tapi awak ambil kertas, awak tulis Hafiz, Ryan, gemuk. Pergi letak atas meja dia. So dia rasa sakit hati. Itu adalah salah satu contoh dia. Adam, Naufal, busuk. Pergi letak atas meja dia. Tak boleh. Itu awak dah menyakitkan hati dia. Arisa, Norzara, pendek. Tak boleh. Awak tak tumbuk dia tapi awak menyakitkan dengan tangan dia. Untuk pengetahuan Ustaz, untuk pengetahuan awak, ada satu orang artis Korea. Hello? Ustaz Lek, awak dengar tak? Dengar. Okey. Dengar. Ada satu orang artis Korea, yang dia bunuh diri disebabkan, seingat Ustaz, orang cyberbully dia. Orang kan sekarang ni kan awak ada Facebook lah, awak ada Instagram lah, awak ada apa. So awak tarik guna tangan awak kutuk dia. Nyanyi tak sedap, suara sumbang, katak lagi sedap, baik duduk kutuk. Last kali saya ingat Ustaz, dia depression sampai saya ingat Ustaz dia bunuh diri. Nampak? Kita tak boleh buat macam tu. Ustaz tak nak disebabkan kita punya tangan kita ni kutuk sampai last kali orang lain terkesan. Tapi Ustaz yang kita serang Israel dalam dia punya Facebook, itu tak apa, itu bagus. Itu bagus. Awak serang Israel dekat page dia, dekat page Facebook dia, itu bagus. Biar dia koyak. Okey. Israel. Okey, sudah habis hadis. Okey, sekarang kita akan masuk kepada tauhid. Okey, anak-anak murid Ustaz, kita akan teruskan pembelajaran kita dengan tauhid. Last kali kita dah belajar berkaitan dengan waktu dan tempat mustajab berdoa. Siapa boleh bagi 3 contoh dekat Ustaz? Waktu dan tempat mustajab berdoa. Siapa boleh bagi contoh? Ya. Okey, silakan. Bila waktu dan tempat mustajab berdoa? Bagi satu contoh. Waktu apa? Sebelum nak berbuka puasa. Pandai, bagus. Sebelum berbuka puasa. Lagi, sebelum Ustaz pergi ke muka surat dia, apa lagi waktu yang mustajab berdoa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Bagus. Lagi? Bagus. Masih lagi ingat? Lagi? Bila lagi? Selepas solat. Bagus. Ketika hujan. Bagus. Nampak? Maksudnya awak masih lagi ingat. Apa lagi waktu-waktu yang... Antara azan dan iqamat. Apa? Antara azan dan iqamat. Bagus. Antara azan dan iqamat. Bagus. Lagi? Ahmad Adam, bila lagi waktu-waktu mustajab berdoa? Waktu-waktu yang hujan. Waktu hujan. Bagus. Ada Naufal? Angkat tangan tu Ustaz nampak? Waktu turun hujan. Ya? Betul ke Ustaz? Segi Try. segi malam pertama? Bagus. Sepertiga malam terakhir. Betul dah tu.
1/3 malam terakhir. Okey, Alia Maisarah angkat tangan. Terus Alia Maisarah. Alia? Apa Alia? Ustaz tak dengar Alia. Antara azan dan iqamat, betul. Okey, masih lagi ramai yang masih lagi ingat antara waktu-waktu mustajab berdoa. Okey. Waktu sujud dalam solat. Bagus, waktu sujud dalam solat. Betul. Waktu sujud dalam solat. Bagus. Ahmad Adam jawab yang sama, Daniel Izzah jawab yang sama. Betul. Okey, bagus. Okey, udah nak habis dah ni. Okey tu. Okey. Ya, Qaib. Okey, bagus. Okey. So, ini semua kita dah belajar berkaitan dengan waktu, tempat, waktu mustajab berdoa. Ini antara tempat-tempat mustajab berdoa. Betul. 1/3 malam terakhir. Betul. Doa. Ini adalah tempat mustajab berdoa. Ustaz baca je. Pertama, kita berdoa depan Kaabah. Berdoa depan Kaabah. Yang seterusnya berdoa di padang Arafah. Ada pensel, tulis. Ini nak baca macam mana? Padang Arafah. Tulis padang Arafah. Okey. Anak-anak murid Ustaz, siapa pernah tengok padang Arafah ni besar mana? Awak tahu tak padang Arafah ni apa? Tahu. Oh, ada yang siapa yang pernah pergi umrah dia tahu. Ni Ustaz tunjuk kat awak ni, padang Arafah. Awak tahu ni. Padang Arafah. Padang Arafah ni dekat mana? Dekat Arafah. Dekat Arafah. Ya, lama dekat Arafah. Nama padang Arafah. Dekat padang Masya pula kan. Okey, padang Arafah ni dia dekat-dekat dengan Mekah. Siapa yang pergi haji, dia wajib datang padang Arafah. Sebab dia rukun, dalam rukun haji mesti kena datang Arafah. Ini adalah padang Arafah. Dia atas ni dia ada bukit. Nama bukit dia, okey, ini nama padang Arafah. Atas dia ada bukit. Nama bukit ni adalah Jabal Rahmah. Bukit Jabal Rahmah. Dekat sini adalah antara tempat doa awak dimakbulkan. Katakan Nais, ya Allah, saya doa sekian. Okey, doa dekat padang Arafah. Ingat tadi dekat depan Kaabah antara yang mustajab. Padang Arafah tempat yang mustajab. Ustaz, saya tak boleh pergi Mekah. Boleh tak saya dekat sejadah saya tu ada gambar Kaabah? Boleh tak saya doa kat depan gambar Kaabah? Tak boleh lah. Itu gambar bukan Kaabah. Okey, faham Okey, Ustaz pergi laju sikit. Ini kita boleh baca je. Kemudian berdoa di majlis zikir. Okey, seterusnya Danish Musyid baca yang Ustaz akan tulis nama. Kalau tak nanti awak nanti tak ni. Okey, Ustaz tulis nama, nanti Ustaz nak awak semua baca. Okey, ini Ustaz nak Ahmad Adam. Yang kedua Ustaz nak Naura. Yang ini Ustaz nak Akil Akram. Yang ini Ustaz nak Arisa. Yang ini Ustaz nak Danish Mursyid. Yang ini Ustaz nak Mio. Yang ini Ustaz nak Izzah. Yang ini Ustaz nak Hafi. Yang ini Ustaz nak Haikal. Okey. Baca Ahmad Adam, baca yang pertama. Adam. Lain dengan buku Dengan buku lain Apa lain? Tak apa. Ahmad Adam, baca Ahmad Adam yang sama okey, sama tak apa. Sama je. Okey, sama. Okey. Ahmad Adam baca yang pertama.
Ahmad Adam. Adam. Berdoa Doa. di hadapan Kaabah. Berdoa di hadapan Kaabah. Okey, bagus. Yang seterusnya Naura. Naura. Berdoa di ya, Terus berdoa di berdoa di padang Arafah. good. Berdoa di padang Arafah. Padang Arafah. Okey, ketiga Akil Akram. Akil ada tak Akil? Akil? Akil Akram tak ada ni. So Ustaz consider Akil tak datang Ustaz consider Akil tak datang. Okay. Now berdoa di majlis zikir. Okay, yang keempat Arisa. Arisa nombor 4. Ready dengan awak punya ni, awak punya nama Ustaz dah tulis. Okay, Arisa berdoa. nombor 4. Okay. Berdoa ketika bermusafir. Bermusafir. Bagus. Doa ketika bermusafir. Arisa, apa maksud musafir? Arisa, apa maksud musafir? Yep. Baik. Jalan-jalan baca. Ya, kita berjalan jauh, kita berjalan ke tempat lain. Itu namanya musafir. Okey, seterusnya Danish Mursyid. Berdoa setelah melontar jamrah. Good, bagus. Berdoa setelah melontar jamrah. Itu adalah ketika kalau kita pergi haji tahun depan, awak akan belajar tajuk haji dan umrah. Waktu kita nak baling batu tu. Okey, bagus. Mia, yang seterusnya Mia. Berdoa di Hajar Ismail. Good, berdoa di Hijr Ismail. Kenapa nanti? Itu pun dekat Mekah juga. Yang seterusnya Iza. Ya Ustaz. Okay, baca seterusnya. Tak tahu nak baca macam mana. Berdoa. Berdoa. Di bukit. Di bukit. Sofa. Sofa dan Marwah. Okay, good. Ini pun dekat sana juga. Sofa dengan Marwah ni dekat mana Ustaz? Itu sofa dengan Marwah ni. Okay, Ustaz tunjuklah kepada awak. Kalau tunggu tahun depan macam lama sangat. Okay, Ustaz tunjuk. Okay, tadi awak kata melontar jamrah. Ini melontar jamrah. Kalau awak tengok dekat gambar ni, ini Ustaz, batu apa Ustaz? Ini kita panggil dia melontar jamrah. Yang mana anak-anak murid Ustaz? Siapa yang pergi haji, dia wajib
adalah antara perkara wajib yang dia kena pergi adalah melontar jamrah. Kena pergi lontar batu. Lontar. Oh ni. Lontar batu. Balik batu ni. Sudah dibuat. Ni dia ada 3 tempat. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Ada 3. Okey, seterusnya tadi awak baca apa tadi? Hijr Ismail. Hijr Ismail tu apa? Hijr Ismail. Okey, dengar sini. Hijr Ismail ni adalah dalam tempat ni. Kalau awak tengok dekat Kaabah ada macam tempat ni kan. Ini kita panggil dia Hijr Ismail. Siapa yang pernah pergi Mekah? Siapa yang pernah apa? Dia pernah pergi situ masa pergi Mekah. Beruntung awak. Nampak anak-anak murid Ustaz? Siapa yang biasa pergi haji ataupun umrah? Ini Hijr Ismail yang ni, yang nampak lengkung ni. Ni Hijr Ismail. Sekejap. Mana Ustaz nak notik. Ini. Yang lengkung ni nama dia Hijr Ismail. Atas Hijr Ismail sini, ini namanya adalah pancur emas. Lepas tu panjang lain cerita lain. Dia ada pancur emas. Dan dia macam tempat air turun kat sini. Ni namanya Hijr Ismail. Okey Ustaz, tadi saya baca Safa dan Marwah. Safa dan Marwah apa pula? Okey. Ustaz terus. Ustaz tunjuk Safa dan Marwah. Kenapa? Apa? Yang tadi tu, yang macam dekat yang tadi tu saya nampak macam patung. Okey, sabar. Okey, Safa dan Marwah ni adalah bukit. Ustaz ulang. Safa dan Marwah adalah bukit. Ini adalah tempat mustajab berdoa. Ini bukit Safa, ini bukit Marwah. So orang Islam yang pergi haji ataupun umrah, dia wajib lari. Dia daripada Safa ataupun lari anak berjalan Safa ke Marwah, Marwah ke Safa sebanyak 7 kali. Itu kita panggil dia sa'i. Apalah itu nanti awak akan belajarlah nanti. So Ustaz nak bagi tahu. Itu ada macam air kat sebelah situ Mas. Laos sebelah situ. Ustaz. So, ya. Kan dekat macam dekat kan kita kena lari tu kan. Kenapa dia macam ada dalam tu kat tengah-tengah tu kita kena lari lah. Macam kawasan hijau untuk kena lari laju sikit. Apa? Ini Ustaz. Kalau Ustaz cerita tu panjang. Sebenarnya ada sirah di sebalik bukit Safa dan Marwah ni. Kenapa kita kena sunat berlari? Kenapa kita kena berjalan? Dia ada dia punya sirah dia. Tapi kalau Ustaz cerita sekarang panjang lah. Kalau Ustaz cerita kita pun ada beberapa minit je lagi tinggal. 10 minit je lagi. Okey. Ya? Ustaz. Dekat yang level atas tu ada macam tu dekat Safa dan Marwah tu. Macam apa nama tu? Tempat naik kereta. Itu tu awak yang dekat atas tu. Okey, tengok sini yang nama dia Ustaz. Tadi kalau dekat Mekah ni, dekat Mekah dia ada satu kita panggil dia sebagai Maqam Ibrahim. Ustaz, ni Maqam Ibrahim ni nampak kenapa macam patung Ustaz? Ini bukan patung. Kalau awak tengok dekat Kaabah, awak akan tengok ada satu bentuk ni Ustaz. Ini macam patung ni, bukan patung, bukan berhala. Dalam tu ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Dikatakan setakat yang Ustaz belajar dalam tu tapak kaki Nabi Ibrahim sewaktu Nabi Ibrahim nak bina Kaabah. Dalam tu kan? Ya. Ustaz, Ya. boleh ulang balik tak? Boleh. Yang mana? Yang ni Dia pula dalam tu. Okey, dalam makam Ibrahim ni ada benda ni. Ada benda macam tu. Itu dikatakan setakat yang Ustaz belajar adalah tapak kaki Nabi Ibrahim ketika ataupun batu tu Nabi Ibrahim pijak batu tu ketika membina Kaabah. Jangan tanya Ustaz kenapa kaki dia bulat? Itu bukan tapak kaki yang betul. Bukan. Dia bukan tapak kaki macam mana Ustaz cerita kawan. Dia bukannya tapak kaki macam tanah liat tu. Ni nak cakapnya batu ni pernah dipijak. Nabi Ibrahim guna batu ni masa buat
masa nak buat Kaabah, Nabi Ibrahim pijak dekat batu ni. Lebih kurang macam tu. Okey? Okey? Okey dah. Okey. Terus. Mana dia tadi? Okey. Seterusnya Allah lupa dah. Berdoa. Hafiz, berdoa. Berdoa di Mas'aril Haram. Di tanah haram lah, di tempat-tempat dekat Mekah lah sebenarnya. Masjid Haram ni awak ingat Mekah dengan Madinah. Ingat itu je. Ustaz. Okey. Ya? Kita les. Boleh go. Okey, seterusnya Haikal, last sekali Haikal berdoa. Haikal? Haikal tak ada dah. Haikal? Okey, Adam Naufal. Baca Adam Naufal. Yang ni, berdoa. Siapa boleh baca ni kira dia betul-betul power lah. Berdoa nak baca apa ni? Berdoa apa ni? Berdoa di apa tu? Nak baca macam mana tu? Nak baca macam mana tu? doa Saya nak baca. Saya nak baca Ustaz. Berdoa di Raudhah. Berdoa di Raudhah dalam berdoa di, tengok ejaan dia betul-betul. Raudhah. Ustaz, Raudhah ni apa? Siapa yang pergi Masjid Nabawi? Siapa yang sebelah tu ada macam kubur Nabi. Kubur Nabi. Ni Ustaz tunjuk kat awak anak-anak murid Ustaz. Apa yang dinamakan Raudhah? Ingat, dalam Islam, ingat, dalam Islam dia ada 3 masjid yang special. Ustaz pernah ajar awak. Dalam Islam ada 3 masjid yang special. Yang pertama Masjidil Haram, iaitu dekat Kaabah tu. Yang kedua Masjid Nabawi. Al-Aqsa. Okey, ketiga Masjid Al-Aqsa, bagus. Masjid Nabawi. Ini adalah masjid di mana apa yang special masjid ni? Masjid ni specialnya adalah makam ataupun kubur Nabi Muhammad ada dalam masjid ni. Ustaz ulang sekali lagi. Ini namanya masjid. Ya. Ustaz. Ya. Ustaz. Ya Hafiz, ya Hafiz. Kat sebelah tu ada macam kubur orang Islam. Ya, dekat luar tu ada perkuburan baqi'. Anak-anak murid Ustaz. Okay, Ustaz. Ya. Ustaz. Ya. Kalau nak masuk dalam tu tunggu berjam-jam Ustaz. Ya, nak duduk, nak masuk dalam Raudhah ni beratur. Okey, dengar sini. Dalam Masjid An-Nabawi ini nampak ni hijau ni. Yang dekat area-area kubah hijau ni adalah makam Nabi. Okey. So, dalam Masjid Nabawi ada satu tempat yang special. Nama dia adalah kita panggil dia sebagai Raudhah. Raudhah. Okey, dalam Raudhah ni, dalam Masjid Nabawi ni, dia ada satu ruangan khusus, iaitu setakat yang Ustaz ingat, dia kapet dia warna hijau. Tak besar pun. Dia kecil je. Okey, ini sebelah ni makam Rasulullah. Sebelah makam Rasulullah adalah Raudhah. Okey. Kalau awak tahu kalau dalam Masjid Nabi dia ada makam Rasulullah. Ada makam Rasulullah dalam Masjid Nabawi. Okey, ini makam Rasulullah yang mana orang tak boleh masuk. Ini dalam ni ada makam Rasulullah, makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar. Ada 3 makam, dia ada 3 kubur dalam Masjid Nabawi. Sebelah dia sini, dekat sebelah sini dia ada Raudhah. Apa Raudhah? Raudhah ni adalah satu tempat yang sangat special, yang mana dekat situ ada mimbar Nabi. Yang mana mimbar tu Nabi dulu solat dekat situ. Ni. Mana ni. Ini Raudhah. Ini Raudhah ni. Ini adalah mimbar Rasulullah ni. Kat sini. Ini adalah Raudhah. Ustaz. Ya. Ustaz, masa lagi Raudhah tu saya pernah Ustaz. solat sebelah makam Nabi Muhammad.
Ya. So siapa nak masuk ni bukan senang tu. Ada polis kat depan. Apa? Ada polis dekat depan. Ya, betul Alhamdulillah Ustaz. Bukan senang ni nak masuk ni. Bukan senang Ayah nak saya masuk. Ustaz tunggu berjam-jam Ustaz. Betul, tapi siapa yang masuk tu selalunya orang akan solat dan berdoa. Berdoa kenapa? Dalam ni di doa kita mustajab. Oh, ini kita panggil dia Ustaz. sebagai Mana tadi saya tak sempat nampak makam Saidina Umar dengan okay, Nabi Muhammad. Makam Rasulullah. Makam Rasulullah ni. Okey. Ini kalau siapa yang biasa pergi Masjid Nabawi, dia akan nampak macam ni. So, dalam ni tak boleh masuk. Kalau nak lalu pun tengok dekat luar je. Kalau nak lalu pun tengok dekat luar sahaja. Dekat hujung sekali ni, ini dalam kat sini ada makam Nabi Muhammad SAW. Kubur Nabi Muhammad dekat sini. Sebelah kubur Nabi Muhammad adalah kubur Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar. Sebelah kubur Sayyidina Abu Bakar ada kubur Sayyidina Umar. Ini ada kubur Sayyidina Umar. So dia terletak sebelah-sebelah. Dan untuk pengetahuan awak, ini dulu tempat ni adalah rumah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dikebumikan dalam rumah dia. Dulu ni dekat sini, tapak rumah Nabi Muhammad ni dulu dekat sini. So Masjid Nabawi itu dibuat di sekitar rumah Nabi Muhammad. Panjang, ada cerita dia, ada sirah dia. Masa Nabi Muhammad tengah sakit, Nabi Muhammad selak pintu, selak kain pintu, nampak sahabat-sahabat tengah solat. Itu panjang cerita dia. Siapa yang pergi umrah wajib datang tempat ni. Dia mesti datang pergi tempat ni. Kita doakan supaya kita semua dapat pergi ke umrah satu hari nanti, insya-Allah. Saya pernah Ustaz di situ. Siapa yang pernah pergi umrah, itu adalah rezeki awak. Okay. Last but not least, berdoa di makam Ibrahim. Nampak? Baru je Ustaz terangkan tadi. Berdoa. Okey, tak apa Amira, tak apa. Yang last kali ni adalah berdoa di makam Ibrahim. Okey. Makam Ibrahim, tahu tak yang mana? Tadi. Yang mana tadi tu, yang mana? Tempat kaki. Ya, pandai Naura. Makam Ibrahim. Okey, siapa yang pergi makam Ibrahim ni nampak ada orang solat dekat belakang tu. Sunat solat di belakang makam Ibrahim. Doa. Pokok pangkal dia senang awak nak ingat. Awak pergi je tanah Masjidil Haram, awak pergi je umrah. Semua tempat tu adalah tempat yang mustajab berdoa. Okay. Oh, dekat sebelah pintu tu Ustaz. Ini. Ini belakang ini belakang ni Kaabah, belakang ni. Ini nama pintu ni nama dia, ada nama dia. Lepas tu ada Hajarul Aswad ni, Hajarul Aswad kat belakang. Belakang sana. Okey, anak-anak murid Ustaz. Soalan yang bagus daripada Takif. Siapa boleh jawab? Maksudnya dia betul-betul dia boleh berfikir dengan baik. Anak murid Ustaz, kenapa dekat sejadah ada corak Kaabah ataupun kubah masjid? Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Selalunya orang Ustaz, kenapa sejadah selalu ada Kaabah Ustaz? Kenapa? Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Sebab Kaabah sebab dia nak menunjukkan arah Kaabah. Okay, good answer. Okey lagi. Sebab Kaabah tu arah kita solat. Bagus. Itu adalah contoh, adalah jawapan yang bagus. Okey lagi. Lagi? Apa? Cakap tadi SOPAN. Okey. Anak-anak murid Ustaz, dengar betul-betul. Dulu saya ingat Ustaz saya dulu bila orang pergi Mekah, bila dia nak balik, dia dah tak tahu lagi bila dia akan pergi ke Mekah. Dia tak tahu lagi bila yang dia akan pergi ke Mekah. So, untuk mengubati rindu, untuk ubat rindu, untuk dia bila dia solat dia ingat Kaabah,
sebab itu dia beli sejadah ataupun dia beli gambar yang ada gambar Kaabah supaya benda bila dia beli tu dapat mengingatkan dia kepada oh ini dulu dia rasa rindu dekat Kaabah, dia rindu dekat Mekah. Orang dulu-dulu bila dia rasa rindu, dia tak tahu dulu mana ada macam sekarang. Boleh search, boleh Google. Dulu kan mana ada internet sangat dulu. So dia orang rasa rindu, dia orang beli gambar Kaabah, dia orang sejadah tu ada Kaabah. Bila solat tu dia orang akan teringat dekat Kaabah. Betul. Faham betul Akil. Betul sebab kiblat kita dekat Kaabah. Okay, I think that's all from me. Ingat hari kita akan belajar ringan-ringan dulu sebab Ustaz tak nak ni lagi sebab awak baru lagi first class. Okay, so hari ni kita dah belajar tempat-tempat mustajab berdoa. Untuk esok kita akan teruskan dengan satu tajuk yang sangat bahaya. Esok sangat bahaya. Tajuk dia adalah esok kenapa doa kita tak dimakbulkan Allah. Tajuk esok kenapa doa kita Allah tak terima. Esok kita akan belajar kenapa doa tidak dimakbulkan. Okay, I think that's all from me. Ustaz, lepas ni lunch kan? Lepas ni rehat. Awak rehat, awak sambung kelas pula pukul 10.40. Tengok. Okay, pergi rehat. Okay, I think that's all from me. Okay, moga-moga kita Ustaz doakan supaya awak semua kuat. Dan kita semua kena buktikan yang kita boleh mampu buat yang terbaik insya-Allah. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asina al-insana fi khusyi allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.